Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ratu Elizabeth II dijangka akan disemadikan minggu depan di sebuah gereja kecil Raja George ke-6 di Istana Windsor, Berkshire di England. Persediaan kini sedang dilakukan pihak terlibat. Menurut akhbar The Sun, mendiang akan disemadikan bersebelahan suami baginda, mendiang putera Philips yang meninggal dunia pada April tahun lalu. Dalam pada itu, 96 das tembakan senapang bagi memperingati kemangkatan baginda bakal diadakan pada jam 1 petang waktu tempatan di Hyde Park dan lokasi lain. Loceng akan turut dibunyikan di Gereja Besar St. Paul serta Istana Windsor bagi memperingati hidup baginda. Tempoh berkabung akan diputuskan kerajaan dan dijangka akan memakan masa 10 atau 12 hari dengan kibaran bendera separuh tiang. Majlis memperingati mendiang Ratu Elizabeth bakal diadakan di Gereja St. Paul dan akan dihadiri Perdana Menteri Liz Truss dan Menteri Kanan lain. Majlis lain termasuk acara sukan diadakan akan dibatalkan bagi menghormati Hari Kemangkatan Baginda. Dalam pada itu, orang ramai terus memajiri kawasan sekitar Istana Buckingham dan Windsor bagi memperingati kemangkatan baginda Ratu Elizabeth. Selain nyalaan lilin, ramai yang meninggalkan jambangan bunga. Jasa baginda dalam memimpin negara sepanjang 70 tahun sebagai ratu sesuatu yang sentiasa dikenang rakyat jelata. She's seen every major event that this country has been through, and she's been there. She worked right up until the last day, and that's really incredible. And it makes you quite proud to be a countryman of Britain. Turut jadi tumpuan kedutaan Britain di luar negara. Rakyat negara asing turut menzahirkan ucapan takziah dan bersedih di atas kemangkatan baginda Ratu Elizabeth. Raja Charles III yang baru mewarisi tahta susulan kemangkatan Ratu Elizabeth II dijangka pulang ke London hari ini bersama isteri baginda Camilla. Baginda dijadualkan bertemu Perdana Menteri Liz Truss hari ini sebelum membuat ucapan kepada umum yang akan disiarkan di televisyen kira-kira jam 6 petang waktu tempatan. Charles Phillips Arthur George dilahirkan pada 1948 adalah putera Wales paling lama berkhidmat. Putera sulung Raja Charles, putera William, bakal digelar Duke of Cornwall, gelaran untuk pewaris pertama tahta di Britain. Raja Charles bukan sahaja mewarisi tahta selepas kemangkatan bonda baginda, tetapi turut mewarisi kekayaan peribadi mendiang tanpa perlu membayar cukai warisan. Nilai kekayaan ratu itu bernilai kira-kira 370 juta pound sterling atau 1.9 bilion ringgit, meningkat 5 juta pound sterling kepada 22.4 juta ringgit dari tahun sebelumnya. Ia termasuk hartanah dan koleksi seni dan barang kemas diraja serta kediaman rasmi dan arkib diraja dipegang oleh monarki sebagai sebuah institusi. Kemangkatan Ratu Elizabeth mendapat perhatian seluruh pemimpin dunia. Australia mengumumkan tempoh berkabung selama 14 hari bagi memperingati kemangkatan baginda. Sidang parlimen juga akan digantung sehingga majlis pemakaman yang dijangka bakal dihadiri oleh Perdana Menteri Anthony Albanese nanti selesai. Dalam pada itu, kerajaan Jepun melalui Perdana Menterinya Fumio Kishida menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga diraja, kerajaan serta rakyat Britain. Turut meluahkan rasa sedih Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz dan putera mahkota Muhammad Salman. Ratu Elizabeth dianggap sebagai contoh pemimpin yang akan diabadikan dalam sejarah. Dunia titah baginda akan mengenang impak yang dibawa sepanjang hidup Ratu Elizabeth. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menandatangani buku ucapan takziah di Kedutaan United Kingdom di Washington. Beliau memaklumkan Ratu Elizabeth akan dikenang sebagai contoh yang tiada tandingannya yang meraih penghormatan dunia serta dikagumi seluruh rakyat negara itu. Pemergian Ratu Elizabeth II akan bawa banyak perubahan, bukan sahaja kepada United Kingdom, malah kepada dunia. Upacara pengebumian akan mengambil masa selama 10 hingga 12 hari selepas kemangkatan yang akan dibawakan secara langsung di televisyen. Ratu Elizabeth atau nama lengkap baginda Elizabeth Alexandra Mary dilahirkan di 17 Burton Street, London pada 21 April 1926. Baginda menaiki jalur waris ketika berusia 10 tahun apabila bapa saudaranya Raja Edward turun tahta pada 11 Disember 1936 dan bapanya George menaiki tahta raja. Baginda kemudiannya berkahwin dengan kerabat diraja Greece, Lieutenant Tentera Laut Philip Mountbatten di Westminster Abbey di London pada 20 November 1947. Hasil perkongsian hidup, baginda berdua dikurniakan 4 cahaya mata, putera Charles, puteri Anne, putera Andrew dan putera Edward. Baginda menaiki tahta selepas kemangkatan ayahanda baginda pada 6 Februari 1952 dan dimahkotakan pada 2 Jun 1953 di Westminster Abbey. Istiadat kemahkotaan baginda menjadi yang pertama disiarkan di televisyen.
Di bawah pemerintahan baginda, seramai 15 Perdana Menteri telah berkhidmat. Baginda juga mencatat sejarah sebagai ratu paling lama memerintah, mengatasi tempoh pemerintahan Ratu Victoria. Baginda adalah ratu pemerintah kepada 15 negara termasuk United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand, Jamaica, Bahamas, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon. 6 Februari lalu, baginda meraihkan jubli platinumnya sempena ulang tahun ke-70 menaiki takhta. Dahulu, pada April tahun lalu, suami baginda Putra Philip meninggal dunia pada usia 99 tahun.